الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وتابعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور أوساطها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat, segala nikmat yang diberikan, nikmat hidup, nikmat iman dan nikmat Islam. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan sambung pembicaraan kita bahagian akidah, bab akidah, kitab Furuq Masail, bahagian wahyu dan Rasulullah bab 7, muka surat 51, dosa dan kematian. Dosa dan kematian, betul eh? Dosa dan kematian. Musibah menebus dosa-dosa. Dan kita hidup ini sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan yang sebelum ini pun pernah saya baca, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menjadikan kematian dan kehidupan itu untuk nak uji siapakah di kalangan kamu yang begitu elok amalannya, yang baik amal. Adakah benar setiap musibah dan kecelakaan yang menimpa seseorang merupakan kafarah atau kifarat? Kafarah ni makna penebus sebahagian daripada dosa-dosa kita. Kafarah ni kafarah ataupun kafir. Kenapa orang bukan Islam kita kira sebagai kafir? Kerana dia tidak terima kebenaran Islam. Kafir. Kalau kita belajar dia ada syirik menyekutukan Allah, itu syirik. Mulhid ni etis. Mulhid ni golongan yang tidak beragama. Ada juga di barat ada sebahagian yang mereka tidak percaya kepada agama. Dan ada juga yang mengatakan mulhid ataupun etis ni adalah komunis bersibar. Komunis dia tak percaya agama. Agama ni kalau kita belajar dia kata candu rakyat. Jadi mabuk dia kata kerana agama, dia tak percaya. Setiap badan atau kesusahan yang menimpa seorang mukmin itu, sehingga jika tercucuk duri sekalipun, adalah sebagai penebus dosanya. Yang cara Allah menghapuskan sebahagian daripada dosa yang dilakukan. Dan ada tersebut di dalam hadis bahawa apabila dibangkitkan di akhirat, disebabkan Allah Ta'ala turunkan bala ataupun cobaan kepadanya, maka mereka kata kalau macam ni lah alangkah eloknya. Dia kata semasa di dunia dulu Allah Ta'ala tak makbulkan doa. Dan nama kabulkan doa itu hak Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan kita sama ada doa kita Allah Ta'ala terima ataupun tidak, kita sentiasa husnuzan billah, baik sangka kepada Allah Ta'ala. Disebab itulah bila berlaku kematian, bila berlaku kematian yang menangis sehingga menampak-nampak muka yang meraung itu adalah dilarang dalam Islam. Kerana apa? Tindakan yang dilakukan sedemikian itu boleh menyebabkan si mati ini diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda menangis, memang orang menangis sedih, sekadar menangis mengalirkan air mata. Dan ini berlaku apabila Rasulullah SAW kematian puteranya Ibrahim. Orang tengok Nabi menangis kerana kematian Ibrahim. Orang tanya, ya Rasulullah, itu hari kamu bilang tak boleh menangis. Dia masuk menangis itu adalah menangis seolah-olah kita tidak reda dengan ketentuan Allah. Menangis tanda sayang lain. Boleh? Tiada soalan. Tak ada, kita begini. Tak ada. Si orang bijak sentiasa memikirkan kematian. Kita nak jadi orang bijak, kita fikir kematian kita. Kerana apa? Bila kita tidur merebahkan badan kita, itu adik-beradik kepada mati. Adik-beradik dia. Dan memang ada yang berlaku kalau kita kira dari segi kematian. Ada orang kerana ketawa boleh meninggal. Dia minum air sambil ketawa, tiba-tiba air itu sangkut masuk dalam jantung paru-paru dia, tak boleh bernafas. Ada. Dan kita dari segi minum, kita kena ikut cara Nabi. Macam mana? 3 kali saya tunjuk. Action. 3 kali. Dan apa yang Nabi bagi tahu? Di antara sunnahnya, kita kena tengok ke dalam air. Alhamdulillah tak ada apa. Minum sikit. Itu maknanya hendak sikit. Jadi orang bijak sentiasa memikirkan kematiannya. Kita fikir, rugilah bagi mereka yang menguburkan orang yang mati. Dia tak fikir, aku nanti kalau mati macam mana. Rugi. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud orang yang cerdik lagi bijaksana ialah mereka yang sentiasa menghitung dirinya dan beramal selepas kematian. Mana sebelum kita tidur, tengok ini hari berapa, 18 Februari. Maknanya aku banyak melakukan kebaikan ke, atau aku banyak melakukan kejahatan. Aku banyak melakukan taat ke, atau aku banyak melakukan maksiat. Saya pun heran juga, orang kita di antara, kalau dulu apa, mudah aja terikut. Kalau dulu lagu apa, asalahi laha apa, itu yang dia ikut. Tapi bila dikaji rupanya Sepanyol ke tu, kita kena ingat Sepanyol kan, rupanya dia kutuk hari Jumaat dalam lagu tersebut. Lepas tu terikut-ikut juga orang kita. Lepas tu lagu Katak Gila, ding lakukan Crazy Frog, Katak Gila ikut juga. Lepas ni yang terbaru apa? Akan nafas kata. Saya kata lagu Anjing Menyadap, ganas tak? Itu maknanya. Tetapi saya sempat tengoklah sedikit di internet. Rupanya Gangnam Style ni, dia Gangnam ni satu tempat di Korea yang mana yang menjadi
tempat tinggal orang-orang yang kaya raya, hartawan. Orang kaya, orang elit tinggal di sana. Tapi dia nak buat hiburan yang sesuai untuk jiwa orang kaya ini, golongan milioner ini. Lalu dia panggil wanita-wanita yang dipaksa memakai seksi. Ganjaran yang besar, dapat jet peribadi, rumah mewah, dan duit jutaan mata wang dia lah, Korea. Dan ramailah yang masuk. Sudahlah dipakai seksi, pakai pula kasut tumit tinggi, naik kuda. Yang kita tengok kan, PSY tu, dia berjoget macam apa, naik kuda. Tapi yang naik kuda tu berapa ramai juga yang mati. Pakai tumit tinggi, naik kuda, mati. Dan juga panjat macam ala tentera. Jadi seronoklah orang kaya tengok kan, hiburan bagi dia. Hiburan bagi dia tengok seronok. Tapi ramai yang mati, ada pecah kepala dan mati. Dan cerita ini diceritakan oleh seorang wanita yang telah masuk Islam. Dia datang ke Malaysia. Ini cerita dia, boleh tukar kita nak tengok. Saya tengok sikit ni, tapi apa yang saya ingat, dan dia ketika dia datang di Malaysia, dan ini diceritakan balik, dia duduk dekat orang Melayu. Dia pakai tutup muka lah, pakai jilbab kan. Dan dia duduk, tanya, kamu dari mana? Dia bahasa Inggeris, daripada Korea. Mana orang kata, sekarang ni popular dengan Ganesta. Dia terus menangis. Dan diceritakan bahawa adik dia juga turut sama ikut, dan adik dia mati dalam tragedi tadi. Nak dapat ganjaran yang besar. Rupanya menjadi hiburan bagi orang kaya. Dan di bertanding, yang menang 2 orang bertanding, yang ambil 1 je. Itulah sedikit sebanyak cerita. Dan dia pun rasa nak bunuh diri juga. Kerana mak dia dengar, terkejut sak nafas, mati. Ayah dia pun sebut mati. Dia pun rasa nak bunuh diri. Nasiblah dia rapat dengan seorang sahabat dia yang agama Islam. Dia beritahu cara penyelesaiannya adalah Islam, sesuai dengan nama Islam, selamat, sejahtera, damai. Boleh itu sikit lah. Nak cerita panjang kena bawa ayam. Tak habis lah masa ini kan. Hadis ini bermaksud bahawa Rasulullah SAW ingin memberitahu kepada kita siapakah sebenarnya orang yang cerdik. Orang yang cerdik ingat mati. Ada pula kalau kita tanya, kena ingat tak rock lah Ustaz, tak rock, ingat mati. Kita nak enjoy kan. Atau yang benar-benar berakal, kena ingat mati. Kita tak ingat, tapi kita tak tahu bila masa kita ni expire date, habis tarikh hukum, tak tahu. Sebab kita tak tahulah, kita kena sentiasa ingat dan rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sendiri tak tahu kesudahan kita, suka atau neraka, tak tahu. Itu saya kata terus menerus husnuzan billah, baik sangka kepada Allah. Mudah-mudahan yang kita buat ini berkekalan sehinggalah kita menemui Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka ialah orang yang sentiasa bermuhasabah, menghitung diri mereka dan menghitung dirinya, atau dengan erti kata lain sentiasa memikirkan keadaan dirinya selepas kematian. Macam mana kita nampak simple, tetapi diceritakan dalam sebuah hadis, seorang yang kerja potong pergi hutan, cari kayu api, potong kayu api. Bila orang nak, orang bayar duit, dia hantar. Tetapi dalam perjalanan untuk hantar kayu yang dia beli tadi, kayu api tadi,
Tapi ada sisa-sisa makanan melekat di gigi, dia ambil sedikit je, bukan banyak, kayak api, tukar gigi. Dan itu pun diceritakan dalam hadis 70 tahun tak selesai. Dan kita juga kena minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma hasibni hisaban yasir, ya Allah, hitung kiralah aku dengan hitungan yang mudah. Kena minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab kita kena ingat mati. Bila sebab kita ingat mati, kita nak buat maksiat, kita rasa takut. Kita nak buat yang Allah Ta'ala tak suka, kita rasa takut. Dan kita rasa bekalan kita ni tak cukup. Ataupun ada yang ready nak mati sudah. Tapi ready tak ready pun kita tak tahu. Malaikat sendiri pun tak tahu. Semua ulama kata semua dia sentiasa standby 70,000 kali dia ziarah kita. Apabila tiba manja, Tuhan suruh ambil, terus diambil. Lalu dia beramal dengan sesuatu yang boleh memberi faedah kepadanya selepas kematian. Kita ingat sebelum kita tidur, baring, itulah di antara yang biasa mana kita semayang, seolah-olah semayang yang terakhir. Jangan ada orang yang kata tak apa lah, masih muda lagi kan, belum nak mati. Tapi ada yang berlaku, bapa sakit di hospital, anak yang jaga, ataupun isteri yang jaga, isteri yang pergi dulu, ataupun anak yang pergi dulu. Dan ada bapa, mama pergi haji, tinggal kereta, mana tak ada yang kawal, anak peluang ambil kereta, bawa girlfriend lah bawa tangga, aksiden, mati. Mana mati. Itu saya kata mati ni antara pejam dan celik. Kita pejam dan celik, mana tak mati sejak pejam sejak celik. Tapi kalau pejam tak celik-celik, mati. Celik tak pejam-pejam pun mati. Okay, ada soalan? Kalau tak ada, kita pergi lagi. Tak ada. Okay, malaikat yang memindahkan mayat orang kafir. Adakah terdapat mana-mana hadis yang menceritakan tentang wujudnya malaikat yang ditugaskan untuk memindahkan mayat orang kafir daripada kubur orang Islam kepada kubur orang kafir, dan sebaliknya memindahkan mayat orang Islam dalam kubur orang kafir kepada kubur orang Islam? Tapi dia kata tidak terdapat hadis yang menceritakan sedemikian. Tapi kita orang yang hidup ini wajib, kalau kita tahu yang ni dah masuk Islam tapi dikuburkan di kuburan orang bukan Islam, kita kena gali balik dan kena urus jaga orang Islam, tanam di kubur orang Islam. Sama juga dia Islam asal tiba murtad, orang tak tahu, kita tidak dapat tahu, wajib kita gali, bagi balik kepada pihak dia lah, pihak gereja ke pihak tokong ke, ambil balik. Dia tak boleh haram ditanam di kubur Islam. Ada soalan? Tak ada yang lagi. Cuma di tempat kita tidak berlaku lah. Dan di Indonesia ni berlaku. Dia cuma tulis saja, dia guna satu batu nisan, dia guna macam ni satu batu nisan. Dan kita dua mengelakkan supaya tidak serupa dengan tanda. Namun binaan tekal dilarang. Binaan tekal yang menyusahkan orang itu dilarang, kerana bukan hak kita. Okey, iblis membiak dengan pantas. Cepat iblis membiak. Sudah dah pantas, dan juga dia tak mati-mati kecuali kiamat. Nasiblah kita tak dapat tengok. Kalau dapat tengok tak boleh bergerak kita. Cuma apa yang disebutkan, saya waktu kecil dulu, bila mama kasih tahu, bapak saya kasih tahu supaya bila sebelum maghrib mandi dan tutup tingkap Nabi. Apabila belajar memang ada disebut dalam hadis, jangan bagi anak kita berada di luar. Tapi ada ustaz tu sedang goreng
bukan goreng apa sangkap, tidak, goreng gitar. Di tepi jalan. Bahayalah. Waktu maghrib kan apa? Saat waktu maghrib ini, sebelum maghrib dan sehingga hilang cahaya merah itu saat dia lah. Dia nak pergi shopping ke, itu waktu dia. Kita pergi masjid. Dan itu saat dia nak keluar banyak-banyak. Ada pendapat mengatakan iblis mempunyai zakar pada paha kanannya dan farat pada paha kiri. Dia ada dua-dua. Tapi dia tak panggil khunsa. Kalau manusia panggil khunsa, kalau ada dua kan. Setiap kali yang memasukkan zakarnya ke dalam faratnya akan keluar 10 biji telur. Sekali 10 biji kali keluar kan? Apabila telur-telur ini menetas, setiap biji telur akan mengeluarkan pula 7 ekor setan. Maknanya 7 kali 10, 70 sekali dia keluar. Adakah pendapat ini benar? Perkara ini ada diceritakan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala. Dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi diceritakan. Cuma Tuan Syekh dia tak cerita panjang. Sama lah. Kita kadang-kadang tengok iklan menyampah juga kan. Kenapa tak menyampah? Kerana pakai Rexona. Rexona kan bila tayar pacu, koyakkan lengan. Agak-agak orang tu bantu apa? Bukan tu bantu tayar kereta yang pacu, lain yang dibantu. Banyak. Ada soalan? Kalau tak ada, kita pergi 48 bid'ah. Ini bid'ah, banyak diperkatakan bid'ah. Yang tu bid'ah, yang ni bid'ah. Jadi kalau kita tidak mendalaminya, kita susah nak buat kan. Bid'ah. Bid'ah ni apa? Bid'ah ialah perkara yang ada hubung kait dengan agama. Bid'ah ni benda yang ada hubung kait dengan agama, yang tidak dilakukan pada zaman Rasulullah. Bid'ah ni Nabi tak buat. Tapi adakah bila Nabi tak buat, kita tak boleh buat? Dan juga pada zaman para sahabat, sahabat tak buat, adakah kita tak boleh buat? Tetapi dilakukan selepas wafat Rasulullah. Banyaklah. Macam tunggu kubur. Tapi kalau tunggu kubur itu bersembang, itu tak boleh. Tapi kalau tunggu kubur berzikir, baca Quran, mana